أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدرنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dan sudi bersama-sama dengan Gemul Iman dalam kuliah asar hari ini bagi menyambung tahsin Al-Quran dan tafsir Al-Jalalain. InsyaAllah yang saya kasihi saf pentadbiran Gemul Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para jemaah, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Syukur Alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca ilmu kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hari ini menyambung masih pada surah An-Nisa pada muka surat ke-94 ayat 99 insya-Allah. Fadil tafadhal mashkura Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan pada ikhwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi saya dan kita semua taufik bersama-sama kita menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala merahmati, Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk pilih lagi dan lagi untuk sama-sama kita mengambil ambil hasil daripada taman-taman syurga ini insya-Allah lagi dan lagi. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia asbab untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jazakumullah khairan pada
para AJK, Gema, Nurul Iman, itu juga para peserta yang masih lagi Masya Allah istiqamah dalam menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima insya-Allah. Baik, seperti biasa kita akan sambung pengajian tahsin Quran pada petang ini. Kita berada masih lagi pada muka surat 94, ayat ke-99 ya. Ayat yang ke-99. Baiklah, sama-sama kita sediakan mushaf insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. InsyaAllah dipersilakan Ustaz pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu ghafuwan ghafura. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. Daripada mana nak ambil Ustaz? Kathiran wasa'ah. Saya tak sampai tadi, saya berhenti dekat kasira. Jadi kalau saya nak ambil balik, ambil kat mana? Kalau kathira pun boleh. Kalau murah ramang lagi bagus. Tadi tak sampai. Bolehlah cuba sekali lagi. Kalau tak sampai, saya berhenti dekat kasira tadi Ustaz. Jadi kalau saya nak sambung balik, saya ambil kat mana? Sambung maksudnya ulang balik lah. Nak ulang balik, ambil kat mana? Kalau nak sampai tadi tak sampai. Nak ulang balik yang sebaiknya daripada mula lah. Tapi kalau tak sampai juga, ambil yang terdekat lah. Kat sini yang terdekat paling sesuai muraghaman kathiran wasa'ah. Saya cuba Ustaz. Baik, ulang balik pun boleh. Man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'ah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Baiklah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sama-sama. Baik, seterusnya terjemahan ayat ke-99 ini. Faulaika, maka mereka itu adalah, semoga Allah Ta'ala memaafkan mereka. Ini mengenai siapa orang-orang yang mana dikecualikan daripada berhijrah. Masa itu difardukan ke atas semua orang yang beriman untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah bersama Rasulullah. Tapi ada pengecualian bagi orang yang lemah di kalangan lelaki, di kalangan perempuan dan di kalangan kanak-kanak, yang mana mereka tidak tidak ada daya upaya untuk berhijrah. Jadi mereka itu tidak diwajibkan. Allah Ta'ala kata apa ayat ini? Semoga Allah memaafkan mereka kerana Allah Ta'ala adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Seterusnya ayat 100. Dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, dia pasti akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah. Muraghaman, tempat hijrah. Jadi siapa-siapa yang mana berhijrah kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan sediakan, pasti dia akan mendapat tempat yang dia nak hijrah tu sebabkan kerana Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan permudahkan untuk dia mendapati tempat yang dia nak hijrahkan kepada. Kasiran wasa'ah, yang banyak yang dan luas. Allah Ta'ala akan buka jalan untuk mendapatkan tempat untuk berhijrah. Jadi wasa'ah dan luas, ini di dalam rezekinya. Allah Ta'ala akan membuka, Allah Ta'ala akan memperluaskan rezeki bagi sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasulnya. Wa may yakhruj, dan sesiapa yang keluar daripada rumahnya, dia dalam keadaan berniat untuk sebagai orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menemui akannya kematian, maka sungguh telah tetap pahalanya ke atas Allah SWT. Jadi walaupun orang yang mana tak sampai pada tempat yang dia nak hijrah tu, tengah-tengah jalan dia mati, tengah-tengah jalan ajal, menemui ajalnya, maka Allah SWT tidak akan mensia-siakan usaha yang dia buat ini untuk berhijrah. Seperti mana yang telah terjadi pada seorang sahabat Nabi SAW yang mana bernama Junda' bin Dhamrah Al-Laysi. Dia apabila mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat ke-97 atas tu, kan, yang mana Allah SWT mencela dan Allah SWT menegur siapa-siapa yang tidak berhijrah. Maka mendengarkan itu, kan, Junda' bin Dhamrah ni dia berkata kepada kawan-kawan dia, kepada anak-anak dia, kan, bawa aku sebenarnya aku nak berhijrah. Adik asin. Jadi walaupun dia seorang yang masya-Allah, seorang yang tua, seorang yang uzur, tetapi mendengarkan ayat itu dia nak juga keluar. Dia kata kepada anak dia, ihmiluni, bawa aku ni, usung aku, sebabkan aku ni tidak dikira orang yang terkecuali, walaupun sebenarnya dia memang dah seorang yang terkecuali, mustadha'afin, tapi dia anggap dirinya tidak terkecuali. Jadi aku nak keluar juga, aku nak berhijrah juga, aku tidak akan bermalam di Mekah pada malam ini.
Maka apabila mereka telah angkat dia, letak di atas katil dan bawa ke keluar, nak bawa ke hijrah ke Madinah, apabila dah sampai Tan'im, satu tempat, maka dia telah menghembuskan nafas yang terakhir dan dia letak tangan dia ke atas tangan dia, letak tangan dia, dia salam tangan kanan dia dengan tangan kiri dia, dia kata Allahumma hadhihi laka, ya Allah inilah untuk kamu, wa hadhihi li rasulika, ini untuk rasul kamu. Seolah-olah dia sedang berbaiat dengan Allah dan berbaiat dengan Rasulullah. Ubayya'aka ala ma baya'aka rasul, aku berbaiat kepada engkau seperti mana yang Rasul kamu berbaiat kepada engkau. Maka bila dia telah meninggal dunia dan perkhabaran itu telah sampai kepada Rasulullah SAW dan maka setengah orang kata kalau dia mati kat Madinah mesti dia akan dapat pahala yang sempurna. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini, kan, siapa yang mana kan dia mati dalam jalan nak hijrah kepada untuk Allah Taala dan Rasulnya, di jalan Allah Taala, maka sungguh tetap pasti ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan. Jadi tak sia-sia. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Seterusnya ayat 101, dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidak ada ke atas kamu dosa. Tidak ada ke atas kamu apa-apa masalah, tidak ada dosa. Apabila ini untuk mengqasarkan, memendekkan daripada solat. Jadi ini adalah dalil rukhsah, keringanan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, special untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengqasarkan, memendekkan solat di dalam keadaan musafir, ketika dalam keadaan musafir. In khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru, sekiranya kamu khawatir akan menyerang akan kamu orang-orang yang kafir. Ini dia pada permulaan dia ada syarat ini, yakni sekiranya kamu kamu rasa takut, kamu rasa takut diserang oleh orang-orang musuh, pihak musuh, orang kafir. Jadi pada masa itu adalah pada masa zaman Nabi, pada zaman itu, pada zaman Nabi, pada asbabun nuzul, sebab nuzul adalah semasa itu mereka takut dan diserang oleh musuh, maka Allah Ta'ala memendekkan, Allah Ta'ala mengizinkan, meringankan untuk memendekkan solat mereka. Tetapi selepas itu ada menerangkan dalam hadis, selepas itu hadis menerangkan yang mana ayat ini walaupun dah tak ada dalam keadaan takut musuh tu, ini dalam keadaan musafir yang jauh, yang dikatakan cukup syarat, maka dibenarkan sampai bila-bila, walaupun dah tidak ada ketakutan kepada musuh. Jadi sampai hari kiamat nanti bagi orang musafir ni diringankan untuk dia qasarkan, pendekkan solat dia mengikut syaratlah, masya-Allah, seperti mana yang telah diberitahu dalam kitab-kitab fiqh, dan syarat-syarat qasar antaranya sampai 2 marhalah, dan safar itu hendaklah safar yang bukan untuk maksiat, dan memendekkan solat yang hanya ada 4 rakaat. Dan kalau solat tu dah 2 rakaat memang tak boleh nak pendek lagi lah, 3 rakaat pun tak akan jadi 2.5, 1.5 tak ada, dan hanya 4 rakaat akan dipendekkan menjadi 2. Kena niat qasar semasa takbiratul ihram, kena tidak berimamkan orang yang mutim. Jadi ada syarat-syaratnya yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Baiklah, seterusnya, innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, mereka adalah bagi kamu musuh yang nyata, yang jelas. Baiklah, seterusnya muka surat yang ke-95.
ayat yang ke-110. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Nah, seterusnya Ibu silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Aqamta. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak waliyakhuzu aslihatakum fa iza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu waliyusallu ma'aka waliyakhuzu hisrahum wa aslihatahum waddalladzina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amtiatikum Ulang balik lau taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum. Daripada an aslihatikum. Boleh ulang aslihatikum. Lau taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum wa yamiluna alaikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum azam min matorin au kuntum mardo an tad'u aslihatakum wa khuzu hisrakum innallaha a'adda lil kafirina azaban muhina. Innallaha a'adda lil kafirina azaban muhina.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Baiklah, sama-sama. Alhamdulillah, seterusnya terjemahan ayat ke-102 ni. Ini 102 ni mengenai solatul khauf. Solat ketika ketakutan, ini masa menghadap musuh. Solatul khauf ni sebenarnya ada tiga cara. Dua antaranya adalah silap. Satu, yang pertama ni adalah masa-masa musuh ni dia ada hadapan kita. Ini di hadapan kita bukan silap. Yang pertama ni adalah dia berhadapan dengan kita tetapi tidak kan silap, minta maaf. Ada bukan dihadapkan kepada kiblat. Maksudnya bukan menghadap kiblat. Musuh itu bukan menghadap kiblat. Maksudnya kita menghadap kiblat, bukannya musuh di hadapan kita. Itulah yang di dalam ayat ini. Maka imam dia akan membuat dua jemaah. Satu jemaah dia akan pergi tunggu di hadapan musuh. Satu jemaah akan solat di belakang imam. Jadi apabila imam telah selesai satu rakaat bersama dengan jemaah yang belakang imam ini, maka imam akan tunggu di rakaat kedua dan jemaah akan selesaikan solat dan akan pergi ke tempat yang jemaah kedua dan akan bertukar. Ini jemaah kedua akan masuk, sambung dan ikut imam, dan jemaah yang pertama tadi akan menjaga pula. Jadi jemaah kedua ni akan solat satu rakaat bersama imam dan dia akan selesaikan rakaat kedua dengan sendirinya dalam keadaan imam menunggu dalam keadaan tasyahud akhir, tahiyat akhir. Kemudian mereka akan memberi salam bersama-sama. Jadi ini apabila musuh itu bukan di menghadap kiblat. Apabila kita solat menghadap kiblat, musuh tidak di hadapan kita, maka imam akan buat dua jemaah. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Wa idza kunta fihim, terjemahan, apabila engkau berada di tengah-tengah mereka lalu engkau mendirikan bersama mereka solat. Ini solat khauf lah. Maka hendaklah berdiri satu jemaah, satu golongan daripada mereka, ini daripada kalangan umat Islam bersama kamu. Wal ya'khudhu, dan hendaklah mereka membawa senjata. Jadi masa solat tu mereka pegang senjata. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, maka apabila mereka sujud, maka hendaklah mereka golongan yang lain itu di belakang kamu yang menjaga. Wal ta'ti ta'ifatun, dan hendaklah datang satu jemaah yang lain. Ini bertukar. Lepas satu rakaat, maka jemaah yang jaga tu akan datang solat bersama imam. Jemaah yang dah solat selesaikan satu rakaat lagi, dia akan pergi pula menjaga. Jadi tukar giliran lah, tukar shift. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan hendaklah datang segolongan yang lain, jemaah kedua yang belum solat lagi, maka hendaklah dia solat bersama kamu. Ini bersama Nabi SAW, bersama imam. Wal ya'khudhu, dan hendaklah mereka membawa pengawasan mereka dan senjata-senjata mereka. Jadi solat dalam keadaan memegang senjata. Kerana apa? Waddal ladzina kafaru, orang yang kafir ini menginginkan sekiranya kamu lalai ataupun terlengah-lengah kerana melakukan solat daripada senjata-senjata kamu. Kamu lalai daripada senjata kamu, yang ini kamu tidak memegang senjata, mereka akan menyerang kalian. Jadi dalam keadaan kamu lalai daripada senjata-senjata kamu dan harta benda kamu,
maka mereka akan menyerang ke atas kamu satu kali serangan yang akan menghancurkan dan mengalahkan kesemuanya. Jadi sebab tu Allah Ta'ala memerintahkan untuk pegang, Masya Allah, asbab kena ada. Ini Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita pegang asbab, iaitu senjata. Wala junaha alaikum, dan tidak berdosa ke atas kamu sekiranya ada pada kamu kesulitan seperti hujan, masa tengah hujan, atau kamu sakit, dalam sakit. Jadi tidak ada masalah untuk kamu meletakkan senjata kamu ini, tidak memegangnya semasa solat. Jadi apabila kamu solat, kamu tidak pegang, tidak ada masalah dalam keadaan hujan ataupun dalam keadaan kamu sakit. Wa khudhu hidrakum. Allah Ta'ala ulang lagi nak bagi tahu pentingnya untuk menjaga pengawasan, peka, alert. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia menyediakan bagi orang-orang kafir azab yang hina. Jadi ini adalah salah satu daripada cara solatul khauf. Ada lagi dua yang mana disebutkan di dalam kitab-kitab fiqah. Ini berlaku semasa Nabi SAW di satu tempat yang dinamakan Batnun Nakhl. Dalam peperangan tersebut, Allah SWT turunkan ayat ini. Baik, seterusnya ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. InsyaAllah seterusnya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tamat dah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa idza ta'ma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wala tahinu Mawquta. kitaban mawquta. Jatuh. Salah. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun
وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك sampai Ustaz. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima wala takul lil khainina khasima sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Baiklah. Alhamdulillah. Sama, insyaAllah. Seterusnya terjemahan ayat yang ke-103 ini. Dan apabila kamu telah selesai solat, maka kamu ingatlah, berzikirlah kamu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ketika kamu berdiri, atau kamu duduk, dan atau kamu sedang berbaring. Jadi ini ada satu panggil perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita selesai solat, maka kita zikir dengan tahlil, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan hauqalah dan sepertinya. Ini adalah dalil zikir selepas solat. Jadi dalam keadaan sama ada dalam solat khauf kat sini ataupun dalam keadaan solat biasa. Jadi kat sini dia umum. Jadi zikir dalam keadaan duduk, berdiri, wa ala junubikum, ini di dalam keadaan baring ni maksudnya dalam setiap keadaan. Fa idza tama'nantum, maka apabila kamu telah berasa aman, maka dirikanlah solat. Maksudnya apabila dah tak ada lagi kedahsyatan ataupun kesengitan sedang berperang tadi tu, dah selesai perang, dah aman, maka tunaikan solat dengan hak-haknya. Ini maksudnya dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya dengan sempurna. Sesungguhnya solat adalah ke atas orang-orang mukmin tu adalah satu kewajipan yang telah tertulis, yang telah ditentukan waktunya. Ini kita solat ini mengikut waktu yang Allah SWT telah tetapkan. Tak bolehlah kita lengah-lengahkan sampai dia jadi qada, maka akan menjadi dosa bebanan untuk kita. Jadi fala tu'khar anhu, ini Allah Ta'ala dah tetapkan waktu setiap fardu solat. Janganlah kamu melengahkan sampai ke qada. Baiklah, seterusnya mengenai apabila semasa Nabi SAW menghantar sebahagian sahabat untuk mencari Abu Sufyan dan dia punya tentera dia semasa mereka kembali daripada Uhud dalam keadaan baru saja selesai peperangan, dalam keadaan mereka sedang cedera parah. Nabi SAW perintah sahabat-sahabat, maka Allah SWT pun memberi semangat kepada mereka, wala tahinu, dan janganlah kamu berasa lemah di dalam mencari kaum, yakni musuh itu, dalam mencari kaum yang menangkap musuh. Sesungguhnya sekiranya kamu mendapati mereka, kamu dapati kamu menderita kesakitan, sesungguhnya mereka juga menderita kesakitan. Jadi jangan kamu sangka kamu dalam keadaan sakit cedera parah, mereka pun cedera parah. Seperti mana kamu menderita kesakitan. Jadi janganlah kamu rasa takut
kamu rasa mereka ni sihat, mereka ni selamat dan kamu ni sakit, kalau cari mereka, tangkap mereka kamu tak mampu, sesungguhnya mereka pun dalam keadaan yang cedera parah, jadi janganlah kamu takut. Wa tarju, dan sedangkan kamu mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya kamu lebih lagi tak takut daripada mereka. Mala yarjun, apa yang mereka sendiri mereka tidak mengharap pada siapa-siapa, mereka hanya mengharap kepada makhluk. Kamu mengharap kepada Allah Khaliq, jadi sepatutnya kamu tidak takut dan gerun kan. Betul. Kan Allah aliman hakiman, dan Allah SWT lah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat 105 ini, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan kebenaran agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah SWT telah ajarkan kepada kamu. Ini mengenai asbabun nuzul, dia adalah seorang yang bernama Tu'amah bin Ubairik. Dia telah mencuri satu baju besi daripada jirannya yang bernama Qatadah bin Nu'man, dan dia letak di dalam satu karung apa nanti gandum, karung gandum, dan dia telah ambil dan curi, letak dalam karung gandum tu, dan dia sembunyikan di satu rumah orang Yahudi. Dan dia telah lubangkan di bawah karung itu, dia letak lubang supaya apa, sisa-sisa gandum itu dia terkeluar daripada lubang itu, dan dia akan membawa kepada rumah Yahudi itu. Jadi seolah-olah Yahudi itulah yang mencuri, dan nak menunjukkan Yahudi itu yang mencuri. Maka apabila mereka mencari baju besi itu, maka Tu'amah bin Ubairik ni telah menuduh Yahudi itu yang mencuri kerana ada saksi, ada bukti lah, yang karung gandum itu pergi ke rumah orang Yahudi itu, dan dia telah bersumpah dia tidak mencurinya. Maka kaum dia pun lah bertanya kepada Nabi SAW untuk dia dimenangkan, untuk dia selamat supaya melepaskan dia. Maka hampir-hampir sahaja Nabi SAW mendengar kata-kata kaum Tu'amah bin Ubairik ni. Maka Allah SWT turunkan ayat ini. Allah Ta'ala menegur, wahai Nabi, kami dah bagi kamu Al-Quran, kami dah bagi kamu sebagai petunjuk, supaya kamu menghukumi di antara manusia ni seperti mana Allah Ta'ala ajarkan kepada kamu. Wala takun lil khainina khasima, janganlah kamu menjadi bagi orang yang mengkhianati seperti Tu'amah ini, khasima sebagai apa dipanggil, penentang bagi orang-orang yang benar. Kamu menentang orang yang benar dan membela orang yang salah ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sedang menegur, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Tu'amah ni dia adalah orang yang khianat, dia adalah orang yang berdusta. Baiklah, seterusnya ayat yang ke-106 ke surat sebelahnya 96. Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Dipersilakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah
إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. صدق الله. Terima kasih Ustaz. Baiklah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terusnya terjemahan ayat 106, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi mohonlah ampun daripada apa yang kamu ingin buat tadi tu, iaitu mengikut kata-kata kaum Tu'amah ni, hampir-hampir. Dan seterusnya ayat 107, wala tujadil, dan janganlah kamu berdebat terhadap orang-orang yang mereka mengkhianati diri mereka sendiri. Mengkhianati diri mereka sendiri dengan melakukan dosa, melakukan maksiat, itu adalah orang yang mengkhianati diri sendiri, sebabkan dosa dan maksiat punya azab itu akan kena ke atas mereka. Jadi seolah-olah dia mengkhianati diri sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka orang yang mana melakukan sering melakukan khianat dan orang yang banyak-banyak melakukan dosa. Mereka menyembunyikan daripada manusia sedangkan mereka tidak menyembunyikan daripada Allah Taala. Jadi mereka seperti Tu'amah tadi itu, dia menyembunyikan apa yang dia curi tadi, apa yang dia khianatkan itu, menyembunyikan daripada dirinya, daripada kaumnya. Dia takut dan malu kepada manusia, tetapi dia tidak boleh menyembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia tak malu dengan Allah Taala. Wa huwa ma'ahum, sedangkan Allah Taala bersama mereka. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, yang Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka idh yubayyitun, tak kala mereka merancang pada malam hari apa yang dia tidak redai daripada kata-kata dusta mereka, daripada kata-kata dusta mereka, sumpahan mereka, dan menuduh orang Yahudi tersebut. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang mereka lakukan maha meliputi. Mereka apa sahaja yang mereka lakukan, Allah SWT mendengar, Allah SWT mengetahui, Allah SWT melihat. Dan seterusnya ayat 109. Antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. InsyaAllah seterusnya silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم. Kat mana nak lepas? Kat mana Ustaz sambung? Jadaltum Apa? jadaltum anhum. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. Sampai situ Ustaz. Sampai situ kan? Satu lagi, Wan. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, masya-Allah. Terusnya terjemahan ayat 109. Beginilah kamu adalah orang-orang yang mana yang membela Tu'mah itu, kaum yang membela Tu'mah itu, kamu berdebat. Berdebat terhadap mereka pada kehidupan dunia ini. Maksudnya kamu nak menangkan mereka di muka bumi ini, kehidupan dunia ini, untuk memenangkan mereka dapat apa yang mereka nak hanya di kehidupan dunia. Dan maka siapakah yang akan dapat berdebat dengan Allah Ta'ala? Jadi kat sana nanti, kat hari akhirat nanti, tak ada siapa yang boleh berdebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui segala-galanya. Dan maka siapa yang dapat berdebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela mereka pada hari kiamat nanti? Atau adakah siapa yang akan menjadi ke atas mereka sebagai pelindung? Tak ada siapa. Dan kat dunia ni bolehlah kita kona sana kona sini, dan kita boleh menang dalam mahkamah, kita boleh menang kes, kita boleh bayar banyak kepada lawyer. Tetapi kalau kita ni tahu keadaan yang sebenarnya, kita tahu kebenaran milik siapa, maka ke akhirat nanti kita tak boleh nak lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yaksib ithman, seterusnya wa man ya'mal su'a, dan siapa yang melakukan kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri kemudian dia istighfar kepada Allah, dia akan mendapati Allah Ta'ala tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan walaupun dalam keadaan macam ni, bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia istighfar kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun. Dan sesiapa yang melakukan dosa, maka sesungguhnya inilah dia melakukan dosa, ini mengerjakan itu azab ataupun kesudahan, ancaman itu ke atas dirinya sendiri, kemudaratan itu atas dirinya sendiri, dia tidak kena ke orang lain. Siapa yang buat dosa dia tanggung, maksudnya. Maka Allahu aliman hakima, Allah SWT Maha mengetahui, Maha bijaksana. Siapa yang mana melakukan khati'atan, kesalahan dosa kecil ataupun dosa besar, kemudian dia menuduh dengannya kepada orang yang tidak bersalah. Dia sendiri buat salah, waktu dia tuduh orang lain. Maka sungguh dia telah
memikul satu pembohongan, satu pendustaan dan dosa yang nyata. Satunya dia buat dosa, dia tanggung dosa. Satu lagi dia buat dosa dan dia tuduh orang lain yang buat dosa, maka dia tanggung diri dia sendiri dan tanggung orang tersebut. Itu lebih lagi pada bahaya. Jadi sama-samalah, semoga Allah SWT memberi saya dan kita semua dapat jaga perkara ini daripada perbuatan-perbuatan yang mengkhianat diri sendiri, mengkhianat orang lain, mendustakan diri sendiri, mendustakan orang lain. Jadi semoga Allah SWT selamatkan kita daripada sifat-sifat begini, insya-Allah. Alhamdulillah kita telah selesai hingga ke ayat 112 113 ni, insya-Allah. Minta maaf ada yang belum baca, kita sambung minggu depan. Apa yang dapat daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa di minggu hadapan, insyaAllah. Jazakumullah khair. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini. Tahsin Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat 99 hingga 113 ya Ustaz. Baik. Alhamdulillah. 112. 112, masya-Allah. Minggu depan sambung 113. Salah tulis. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Terima kasih kepada yang membaca hari ini. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada petang ini. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat daripada yang Ustaz kongsikan hari ini. Ustaz, seperti biasa saya buat hebahan kuliah. Yang berbaki lagi 2 kuliah, insya-Allah pada pukul 8 malam kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kuliah akhir kita kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadhilah Ustazah Afzan binti Abdul Manam 9.15 malam dengan ilmu fiqah idaman penuntut, insya-Allah. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tuturan yang tersilap atur. Yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan daripada saya yang bergelar hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Sebelum itu terima kasih Ustaz sebab mengajar satu perkataan bahasa Arab hari ini. Minggu depan kita belajar lagi, insya-Allah. Barakallah, silakan Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.